dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, insya-Allah sebelum kita teruskan ke agenda, suka saya untuk memetik petikan kalam Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Taha juzuk 16 muka surat 313 yang berbunyi Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mana ayat ini selalu kita amalkan sebelum kita memulakan pelajaran ataupun memulakan untuk ilmu. InsyaAllah sama-sama kita amalkan agar kita mendapat manfaat daripadanya. Jadi insyaAllah saya tidak bercandang untuk bercakap panjang kerana ingin memberi peluang pada panel kita pada malam ini untuk bercakap dengan panjang ya. InsyaAllah malam ini kita akan bersama saudara Azizi Zulhelmi, iaitu Presiden Rakan Siswa Yatim USIM, yang mana tajuk yang akan dikupas oleh beliau adalah bertajuk Sabar dalam Musibah. Jadi, kalau nak berkenalan dengan dia, insyaAllah dia sendiri akan perkenalkan diri dia. Oleh itu dengan segala hormatnya saya mempersilakan saudara Azizi untuk meneruskan agenda kita pada malam ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar takut cakap seorang-seorang. Dengar. Alhamdulillah dengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ni saya tak adalah nak cakap panjang pun, tak adalah nak cakap apa pun, cuma sekadar perkongsian. Dan tajuk yang diberikan kepada saya adalah sabar dalam musibah, dalam menghadapi musibah. Sabar. Kita bila cakap sabar ni, sabar tu apa? Sabar ni kalau kita nak cakap sabar memang senang. Betul? Betul kan, Win? Betul. Bila cakap pasal sabar, memang cakap sabar tu senang lah. Sebab orang yang tak hadap, orang yang tak menghadapi ujian, yang tak hadap ujian tu, yang tak dapat musibah tu, dia akan cakap yang kau kena sabar. Tapi dia cakap sekadar macam tu, sabar. Dan tak ada siapa tahu macam mana susah ni sabar tu sebenarnya. Sabar ni, lagi-lagi sabar dalam menempuhi musibah ni, sejujurnya saya cakap bukan senang. Bukan sedang nak dapat sabar ni. Nak bagi tahu betapa specialnya sabar ni. Sabar ni dalam Quran berapa kali disebut? Siapa tahu? Berapa kali ni? Enggak kan tahu. Sepi ayat. Ayat. Dalam Quran Allah sebut 90 kali pasal sabar. Masya-Allah. Tapi satu yang ayat kita selalu dengar. Al-Baqarah ayat 153 kalau tak salah saya 153, betul lah 153. Innallaha ma'as sabirin. Maksudnya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nak cakap yang orang sabar ni betapa dia mempunyai kedudukan yang special di sisi Allah. Jadi sabar. Sabar ni tak semua orang ada. Kita sebagai seorang Muslim belum tentu kita ada sabar. Tapi kalau orang Muslim yang ada sabar, dia bukan setakat seorang Muslim, dia jadi mukmin. Kita sebagai seorang Muslim, kita nak kejar mukmin tu, kita nak capai taraf level-level mukmin. Sebab kita tak nak jadi sekadar Muslim saja. Muslim ni kita dilahirkan sebagai Islam, seorang yang Islam, Muslim, dah Muslim lah. Tapi kita nak kejar di dunia ni, kita nak jadi mukmin. Dan macam mana nak dapat mukmin tu? Salah satunya daripada sabar ni lah. Sabar ni. Jadi sabar ni juga ada dalam iman kita. Sabda Rasulullah SAW dia bersabda, iman tu, kalau tak salah dia lebih kurang macam ni lah bunyi dia. Iman tu dibagi kepada dua bahagian. Satu bahagian sabar, satu lagi bahagian syukur. Nampak? Dan maknanya kalau kita ada sabar tu, barulah kita boleh cakap yang diri kita ni beriman. Maksudnya dengan adanya sabar tu lah sebenarnya kayu pengukur kita, macam mana ukur iman kita sebenarnya terhadap Allah SWT. Jadi sabar ni ada banyak. Ya. Fatimah Jasnawi. Jadi sabar ni ada banyak. Jadi saya go briefly je lah. Sabar ni pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kita bukan sabar ni dalam musibah je. Musibah ni memang kena sabar, tapi ada sabar yang lain kita tak sedar pun kita tengah buat. Macam mana sabar taat kepada Allah? Macam mana kita kena sedar kita ni manusia, kita tak biasa hidup dengan peraturan. Tapi dengan kita lahir ni sebagai seorang Muslim, kita ada peraturan yang kita kena ikut, betul? Jadi contoh solat. Solat nak cakap Ewi tak payah nak buka kamera Tak payah buka kamera kan? Kalau aku buka, kau kena buka. Jangan macam ni. Tutup lah. Kau tutup lah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah.
Macam mana sabar tu? Contohnya solat. Kita macam solat kadang-kadang jujurlah kita pun sendiri kita macam mengeluh. Hai nak bangun subuh tu. Terutamanya subuh tu nak bangun. Allahu Akbar. Macam susahnya. Masa itulah sabar kita diuji sebenarnya. Itu contohlah salah satu jenis kesabaran. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Tapi dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah kata, wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya sabar kita dalam mentaati Allah ni, dia sabar yang penuh dengan dugaan. Sebab kita, macam saya cakap tadi, kita macam tabiat manusia, kita tak suka dikongkong. Kita tak suka peraturan. Kita suka kebebasan, kita suka benda-benda menghiburkan. Lagu-lagu tu memang senang sangatlah kita nak dekat. Tapi kalau nak sabar taat kepada Allah ni, dia jauh lagi sempurna daripada sabar menjauhkan diri daripada perkara-perkara maksiat. Tapi yang tu saya terangkan di poin nombor 2. Tapi nak cakap sabar tu bukan dekat musibah saja, tapi sabar nak ikut perintah Allah ni pun, itu pun kira sabar. Okay. So sabar taat kepada Allah ni pun dibagi kepada 3 Dari 3 jadi sabar. Sabar yang pertama, sabar sebelum daripada melakukan ketaatan. Maksudnya kita nak betulkan niat kita tu, kena ikhlas tu. Kita kena, kadang-kadang kita buat tu bukan sebab kita nak buat, kadang-kadang sebab orang, sebab kita SPI, sebab kita yadim, kita tak lah cakap je no offense. Kadang-kadang kita buat tapi sebenarnya niat tu dulu. Niat tu dulu. Jadi yang sabar yang kedua, sabar dalam keadaan yang kita ni, kita sedang membuat sesuatu ketaatan supaya tidak lalai. Dia macam tak malas, tak khusyuk. So maksudnya kita akan melaksanakan segala tuntutan tu seperti mana yang diajarkan dan diterangkan oleh baginda Nabi. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat ke-58-59. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, kami akan tempatkan mereka dalam mahligai-mahligai di syurga yang mengalir di bawahnya beberapa batang sungai dan mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan yang sebaik-baik bagi orang-orang yang beramal soleh. Macam mana orang-orang yang beramal soleh tu? Dihurai pula, dicakap pula dalam ayat ke-59, dicakap apa? Orang-orang yang beramal soleh macam mana? Mereka yang sabar dan mereka yang berserah diri bulat-bulat kepada Tuhannya. Nampak tak betapa besarnya maksud sabar si Allah ni. Dan yang ketiga, sabar dalam tak perintah Allah ni keadaan ni macam mana? Sabar, tadi kita dah sabar sebelum bila niat ni kurus. Lepas tu sabar masa ni, sabar selepas pula. Sabar selepas beramal macam mana? So bila kita lepas ni kan, kita dah buat suatu benda-benda ketaatan, kita buat baik. Macam contohlah kan sama-sama masjid SPI kan. Sama masjid SPI. Sebab SPI lah, sebab SPI kalau Yadim tadi, saya dah sebut Yadim lah, tapi sebab dengan SPI kan. Saya sebut SPI. Jadi sabar selepas daripada beramal. Macam maksudnya janganlah kita lihat diri sendiri tu dengan pandangan yang wujud. Kita kena sabar daripada perasaan riak tu, kita kena sabar daripada perasaan tu. Jangan kita buat benda ni sebab kita nak tunjuk orang, jangan kita nak begah orang. Buat ni ikhlas macam saya cakap first tadi. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat dan perkara-perkara haram. Ini saya cakap tadi. Maksudnya sabar tu, kita nak taat tu, kita dah sabar dah. Nak taat, nak ikut peraturan Allah ni, kita dah sabar dah. Lepas tu kita nak tinggalkan pula perkara-perkara larangan dia. Itu pun kena sabar juga. So ada dua jenis sabar yang kita hadap kat sini. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Dia macam manusia ni kan, kita memerlukan kesabaran. Kita perlukan sabar tu untuk kita lalu hidup kita nak jalankan hidup kita yang sementara ni, yang hidup ni kan sementara, daripada kita nak melayan nafsu yang membinasakan. Macam mana? Allah jelaskan, Allah dah cakap kita, setiap apa yang ada pada orang yang tidak beriman tu, orang yang melakukan maksiat tu, diorang ingat diorang tu dapat nikmat. Tapi diorang sebenarnya, diorang tak tahu yang sebenarnya apa yang diorang dapat tu bala sebenarnya. Tapi bala yang tak semua tahu. Ramai yang tak tahu, kita tak tahu, diorang tak tahu bala. Diorang ingat tu nikmat. Contohlah isap rokok, isap rokok. Orang kata sedap isap rokok ni. Jadi saya cakap isap rokok, isap rokok. Diorang ingat bila orang isap rokok tu, nikmat pada dia. Nikmat. Tapi sebenarnya rokok tu lah nanti yang membinasakan dia. Contohnya penyakit lah, penyakit jantung apa semua dan sebagainya. Contoh dalam Quran siapa? Win, school academic. Apa dia? Contoh dalam Quran siapa? Oh, dia petik baik. Takut cakap seorang, tak adalah. Okay, contohnya Fir'aun. Fir'aun dia betul lah kat dunia ni dia dapat kekuasaan, kekayaan. Dia ingat dia dapat nikmat, tapi sebab dia tak patuh kepada Allah, dengan ketidaktaatan dia kepada Allah tu, Allah turunkan bala dia. Tu sebenarnya bala. Okay, siapa lagi? Siapa lagi? Korun. Tak payah ulang soalan. Korun.
Korun dia di dunia ni apa? Banyak harta dia, Allah harta dia sangatlah banyak. Harta yang cukup banyak, tapi harta tu sendiri yang jadi malapetaka kepada dia. So sebenarnya nak cakapnya kita kena sabar juga dalam meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Itu pun separuh daripada sabar. Okey, ni pula kita nak masuklah sabar dalam musibah sedikit. Okey, barulah kita nak masuk pada sabar dalam keadaan musibah, dalam keadaan kita ditimpa musibah, macam ni kita nak sabar. So semua orang masing-masing saya percaya ada musibah yang yang kita hadap. Masing-masing ada hadap masalah masing-masing, ada musibah masing-masing. So masa itulah kita kena sabar. Ujian ni, musibah ni dia tak datang, dia tak pilih orang, dia tak kira baik ke jahat ke kafir ke apa ke. Tapi yang membezakan musibah ni, macam mana orang tu menghadapi musibah. Dia reda, tenang dia macam mana, dengan yakin dia macam mana. Yang musibah ni sebenarnya Allah turunkan sebab Allah sayang, Allah nak bagi ujian, Allah nak uji kita. Dan kita kena yakin yang Allah uji ni sebab Allah masih peduli. Saya selalu teringat ustaz saya pernah kata dulu, dia kalau Allah uji ni, percayalah sebenarnya Allah masih tengok kita. Allah masih nak peduli, Allah masih sayang kita. Walaupun kita jauh mana pun, walaupun kita dah terpesong jauh, kita tak solat, kita tak apa, tapi dengan Allah turunkan musibah tu, sebenarnya Allah nak kita balik kepada dia. Allah nak bagi peringatan. Dan itulah sebenarnya cara sebenarnya Allah nak tunjuk kita sebenarnya Allah masih kisah kat dia. Dan masa itulah kita kena sabar, kuat iman macam saya cakap tadi. Jadi saya nak share sini, share sikit lah sebab saya pun tak ada apa pun sekarang, masa pun nak habis. Saya share lah macam mana rasa dia. Saya rasa yang tahu-tahulah, yang tak tahu-tahulah. Tapi tahun lepas, bulan 8, saya dikejutkan dengan, tak adalah dikejutkan pun, macam inilah saya. Maksudnya ayah saya dijemput Allah untuk balik rumah Allah. Okay. So masa tu saya rasa sedih lah, tipu lah kalau saya cakap saya tak sedih. Sedih. Saya cakap macam, inilah ayah saya masih muda, kenapa Allah ambil awal sangat. Saya macam mempersoalkan, saya mempertikaikan, saya tak puas hati. Saya macam, kenapa orang lain masih boleh ada ayah, kenapa saya tak ada. Dan bila saya tengok ayah-ayah orang lain sekarang ni pun, kadang-kadang saya pun jealous. Kadang-kadang saya rasa nak juga, macam nak mempertikaikan. Tapi sebenarnya lepas daripada hari tu, bulan 8 tu, selepas ayah saya dah tak ada, lepas daripada tu baru saya belajar, baru saya sedar, barulah yang saya tahu yang sebenarnya Allah bagi rasa macam ni, Allah ambil ayah saya ni sebabnya dia tahu saya dah bersedia. Dia tahu saya dah boleh jaga, saya nak sulung siapa dia tak tahu saya nak sulung. Dia dah tahu yang saya ni sebenarnya dah boleh dah bersedia untuk jaga family saya, untuk hidup tak ada dia. Dan ayah saya pun sakit kan, takkan saat bayangkanlah kita kena merelakan ayah tu pergi. Ayah saya sakit, ayah saya nazak, dan dalam sehari tu, waktu hari yang dia meninggal tu, daripada pagi tu saya cerita sajalah 3 kali jantung dia berhenti, dan 3 kali tu jugalah doktor buat apa tu, CPR dan sebagainya tu. So 3 kali, dan kali keempat tu doktor datang, doktor cakap dia macam mana pun kita buat, hasil dia macam ni je lah. Kita CPR dan dia akan terbangun, tapi bernafas macam tu je. Maksudnya dia akan, jantung dia akan lemah balik, dia akan tercungak-cungak balik. Dan so doktor cakap so sama ada kita nak lepaskan dia, kita nak biarkan dia, ataupun kita nak usaha lagi, kita boleh usaha. Tapi macam tu je lah keadaan dia. Jadi bayangkanlah masa tu saya saya anak sulung masa tu. Umi datang kat saya, Umi cakap, macam mana ni bang, apa kita nak buat, kita nak apa. So saya anak sulung, mesti sejujurnya dalam hati saya, mestilah saya cakap saya tak nak lagi lepaskan ayah saya. Mestilah saya nak lagi, saya nak usaha lagi. Tapi saya tahu doktor pun dah cakap kalau usaha macam mana pun, dah kita dah tengok sendiri keadaan dia masa tu macam mana. Buat macam mana pun macam tu je lah dia. So saya tak nak seksa dia, dan saya tak sampai hati nak tengok dia macam tu. So kita pun lepaskan, kita cakap tak apalah, nak macam mana, Allah sayang dia.
Sambil tahan air mata masa tu. Sebab tak nak nangis depan family. So kita cakap tak apa nak macam mana. Kita lepaskan juga. So sabarnya saya untuk sign benda tu. Untuk sign surat yang doktor suruh sign tu. Maksudnya kita dah bersetuju untuk melepaskan dia. Saya rasa itulah keputusan yang paling berat yang pernah saya buat dalam hidup saya. Sejujurnya, dan masa tu bermulalah nak cakap ni, sabar tu dia perkara yang menyakitkan tapi perkara yang kita perlu buat. Dia nak cakap sabar ni memang senang. Orang cakap sabar, kawan-kawan saya cakap sabarlah Zee, ujian. Memanglah senang, tak rasa. Tapi nak macam mana, memang sabar tu kita kena buat. Untuk kita jadi seorang mukmin, jadikan iman kita ni teguh, nak meningkatkan iman ni salah satulah cara kita nak tingkatkan iman kita, melalui sabar. Itulah maksudnya. So dan saya akhiri tajuk sabar ni dengan sabda baginda Rasulullah dalam sebuah hadis. Dia kata, sungguh ajaib urusan orang mukmin, semua urusannya adalah baik dan tidak ada seperti itu melainkan mukmin sahaja. Jika ditimpa kesenangan, ia akan bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa kesusahan, pula ia bersabar, maka itu baik juga untuknya. Macam yang saya cakap tadi, kita ni seorang Muslim, tapi kita bukan kita tak nak jadi Muslim je, kita nak jadi mukmin. Jadi kita nak jadi mukmin dengan bersabar. Kita terima, kita sabar. Kita sabar. Dan itulah cara kita nak meningkatkan keimanan kepada Allah. Dan saya teringat cerita, saya tak tahu siapa cerita dulu. Saya teringat kita sahabat dulu, masa zaman sahabat dulu. Sahabat dulu bila dia tak dapat ujian tu, dia takut. Bila dia tak ada apa-apa ujian datang kepada dia, dia takut. Dia takut apa? Dia takut Allah lupa dia. So maksud tu dia pergi jumpa Nabi, dan dia jumpa Nabi dan dia tanya kenapa. Bagilah ujian sebab dia takut. Macam tu sekali sebab dia nak tingkatkan dia punya keimanan tu. Jadi itulah, akhirnya macam mana kita nak sabar ni memang susah. Sabar tu memang susah. Lagi-lagi dalam ditimpa musibah ni pula ada banyak ketakutan, kematian hati, jiwa wabak, penyakit macam COVID ni. Itu pun musibah. Macam ni kita nak sabar duduk kat dalam belajar online ni apa semua. Itu semua musibah. Macam mana kita nak hadap, kita kena sabar. Macam mana kita nak sabar tu, kita kena redha, terima, yakin bahawa semua ujian, musibah yang datang kepada kita ni Allah bagi ada sebabnya, ada hikmahnya, dan tanda bahawa Allah tu masih peduli akan kita. Ataupun mungkin juga satu peringatan kepada kita. Dan seterusnya saya akan pergi kepada soalan yang orang tanya saya sebelum start ni. Tanyanya kepada saya, Qayyum. Cuba Qayyum, kan jawab tak ada Qayyum kan tak guna juga. Qayyum. Ada. Ada dengar Ya, ada. Apa, takut kita cakap Qayyum tak ada, orang lain yang tak nak tahu pun terpaksa dengar. Pelik Qayyum ni sebab orang Yadim pun tak tanya saya, budak RSY pun tak tanya saya, tapi Qayyum daripada SPI nak tanya. Tapi tak apalah, kita jawab lah. Kita meraihkan. Jadi soalan Qayyum kepada saya, dia kata apa pendapat lantikan YDP yang baru. Okay, siapa yang belum tahu, baru-baru ni Yadim dah tukar YDP. Sebelum ni Ustaz Nik Omar, dan sekarang ni Ustaz, apa dah nama Qayyum? Ustaz Nasruddin Hassan. Nasruddin Hassan. So Qayyum tanya saya pendapat peribadi saya tentang lantikan YDP yang baru ni, Ustaz Nasruddin ni. Saya akui yang ni sebenarnya lantikan politik. Tapi saya tak nak cakap banyak sebab sebelum ni pun Ustaz Nik Omar ni pun lantikan politik. So sama je. Dan saya, daripada apa yang saya tengok, banding dengan Ustaz Nik Omar dia macam Islamik dan warak. Dia Islamik tapi dia warak. Maksudnya dia warak dia ni lain macam sikit. Yalah, anak tuan guru kan. So dia punya warak ni
Macam nak bergurau dengan dia tu pun kena hati-hati. Saya macam selalu gak borak dengan Ustaz Omar tapi program-program dengan dia tapi kena hati-hatilah dia macam orang macam ni kalau dia pernah tengok Ustaz Omar pakai lengan panjang? Tak pernah saya. Macam mana pun dia macam menjagalah, dia jaga, dia warak sikit. Tapi Ustaz Nasaruddin ni dia Islamik, dia tegas. Apa yang saya tahu dia tegas. Tapi dia mudah didekati. Saya nak ulas panjang-panjang pun sebab dia tak buat apa lagi dekat Yadim. Dia baru je lantik dan dia tak ada buat apa-apa lagi, dia tak ada arahan apa-apa lagi keluarkan. Dia suruh tukar nama ke apa ke, Wallahualam saya tak tahulah. Tapi saya rasa kalau ada tukar-tukar nama lepas ni itu urusan Sab lah, bukan saya lah tu. Sab, Sabrina. Dia lah tu, bukan saya. Tapi dia seorang yang saya rasa daripada pandangan saya tengok muka dia, saya rasa dan apa yang saya dengar yang dia ni sebenarnya boleh mudah macam mana orang kata, mudah bergaul, mudah masuk lah. Dia macam berbeza dengan Ustaz Omar. Ustaz Omar dia boleh masuk, boleh bercakap, boleh apa tapi warak sikit. Maksudnya nak bergurau tu hati-hati sikit. Macam tu lah. So menjawab soalan nak Koyum? Menjawab. Alhamdulillah. Jadi saya rasa tu saja perkongsian saya pada hari ini. Tak adalah apa-apa pun. Yang baik tu ambil lah, yang buruk tu jangan ikut. Terima kasih saya ucapkan kepada SPI sebab sudi jemput saya. Dah berapa lama saya tak cakna lah dengan ni. Saya tak tahu, rupanya dah banyak kali dah korang buat tak jemput pun. Tak adalah. Tak jemput Azizi. Gurau. Azizi. Ya saya. Ni ada soalan sikit ni. Okey, soalan. Bila Azizi pula nak jadi YDP? Soalan daripada siapa ni? Kalau ikut sini Sabrina. Kat sini Chatbox. Chat. Soalan tu dia macam yelah, kalau ada lecturer tu dia kata soalan bodoh. Taklah, gurau. Yalah, kita tak ada niat pun nak pergi sampai YDP tu. Kita biasa-biasa habaq-habaq perjuangan je. Okey. Boleh menjawab mungkin Sabrina boleh jadi YDP yang pertama, YDP wanita pertama untuk Yadim. Tapi whatever. Untuk hari ni sabar dalam musibah, itu saja perkongsian daripada saya. Yang baik tu ambil, yang buruk tu tinggalkan. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya sangat hargai usaha-usaha SPI untuk buat macam ni. Saat orang lain tengah sibuk puluhan assignment, saat orang lain tengah sibuk tengah week berapa? 12, 13, 14, berapa saya tak tahu dah. 11 sekarang. 11 Masuk 12. Orang lain tengah puluhan assignment, tengah study, tengah apa, nak final, nak kecohnya pasal nak masuk. Tapi kita di sini, bukan kita, SPI di sini masih lagi teguh, masih lagi orang kata masih lagi dengan objektif dia, masih lagi setia lah untuk mengisi kita punya waktu-waktu lapang. Kadang-kadang kita lupa, bila kita dah sibuk ni kita lupa. Tapi SPI ni ada, sangat bagus lah. Saya nak puji lah SPI untuk tu. Dan saya harap RSY boleh ikut Lampung puji ni. Saya puji tapi saya tak puas hati lah Raja tak turun ni. Dia duduk kat PI tu apa, jadi buat pukul 10 ni mana ada orang dah. Pintu. Tidur Okay. Tapi itulah perkongsian daripada saya. Terima kasih sangat. Moga bermanfaat untuk semua. Terima kasih yang sudi dengar. Berapa orang ni. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada saudara Azizi sebentar tadi atas perkongsian yang sangat menyentuh hati. Okay. Apa yang dapat kita simpulkan secara ringkas, Allah ini turunkan ujian itu sebab Allah sayang. Dan juga itu adalah satu tanda bahawa Allah itu peduli dengan kita. Sebab itu Allah turunkan ujian. Saya nak sambung sikit ayat Quran yang Azizi baca tadi, iaitu Innallaha ma'as-sabirin. Pada muka surat 24 surah Al-Baqarah ayat 194 sehingga ayat 157. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Okey. Ayat 154, dan janganlah kamu mengatakan bahawa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, yakni mereka telah mati. Sebenarnya mereka masih hidup, tetapi kamu tidak menyedarinya. Ayat 155, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan ayat 156, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ayat 157, mereka itulah orang-orang yang memperoleh keampunan dan rahmat daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi apa yang kita dapat simpulkan di sini bahawa Allah itu menurunkan segala-galanya bersebab, dan segala suatu musibah itu pasti ada hikmahnya. Dan di sini saya ingin meminta semua ahli yang ada dalam program kita pada malam ini untuk menyedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada Allahyarham Ayahanda Saudara Aziz. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين